rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Kalam Ibn Taymiyah, kalam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Tengok ni, pada tulis tu pun kena ada hamzah. Okey, kena ada hamzah pada Ibn. Kalam Ibn Taymiyah. Bila sebut Ibn Taymiyah tu kena kepada bukan dia sana ada Al-Majdu. Okey, Al-Majdu Ibn Taymiyah tu atuk beliau, pengarang kita Al-Muntaqa. Okey, kita Al-Muntaqa yang disyarahkan oleh Imam Syaukani Nailul Autar. Nailul Autar syarah bagi Al-Muntaqa, Al-Muntaqa bagi Ibn Taymiyah. Dari mana pula? Al-Majd atuk dia. Okey, Majduddin Ibn Taymiyah rahimahullahu taala. Okey. Suila ditanya akan dia akan Ibnu Taymiyah amman yazurul qubur, tentang mereka yang ziarah ia man al-qubur akan kubur, wa yastanjidu bil maqbur, wa yastanjidu ay wa yasta'inu wa yastaghithu. Yastanjidu mana yasta'inu wa yastaghithu, istighatha, yasta'in minta tolong, bil maqbur dengan yang seseorang yang ada di dalam kubur. Ni tak perlu panjang, wa yastanjidu biman fil qubur ke, bil makbur tu kena kepada orang dalam kubur tak? Okey. Orang tanya orang ziarah kubur dan dia minta tolong dengan orang yang dalam kubur tu. Fi maradin bihi, pada sakit yang bihi, yang ada padanya pada man. Fi maradin bihi, fi maradin sabitin bihi, yang sabit dengannya dengan man tu, man yazur. Au bi farasihi, ataupun dengan kudanya, au ba'irihi, ataupun untanya. Wa yatlubu izalatal ladzi bihim aw nahwa dzalik, dan minta ia wa yatlub, menuntut ia man akan izalatal ladzi, akan menghilangkan alladzi, sesuatu yang, izalatal syai' alladzi, sesuatu yang sabata bihim, yang sabit bagi mereka itu, menghilangkan sesuatu kegundah, masalah dan sebagainya itu yang ada pada mereka, aw nahwa dzalik, ataupun apa selain daripada demikian itu. Nahwa dzalik iaitu atah bagi izalata, menuntut akan selain daripada demikian itu. Okey. Tapi kalau dekat mausu'ah tu, nuskhah tu, wa nahwa dzalik, wa nahwa dzalik itu lebih aq'ad pada siyak tu. Okey. Wa bil waw. Okey. Izalatal ladzi bihim wa nahwa dzalik. Okey, ditanya itu soalan dia. Penting. Okey, faham soal. Fahmus soal nisful jawab. Faham soal tu setengah daripada jawapan. Sebab tu soalan kat perisa Azhar semua tu, macam mana jawab dah penuh dah satu muka. Apa pasal? Makbul je. Faham betul soalan tu. Okey, faham betul soalan. Baca soalan habis dulu. Ni. Kadang-kadang lagi-lagi untuk dirasa ulia. Soalan satu di secara umum, lepas tu dia jawab terus. Lepas tu soalan, anak soalan dia pula secara tafsil pula. Poin dia dah jawab soalan pertama tu, dah termasuk poin-poin yang soalan anak-anak ni. Contoh soalan pertama, okey, tulis perbahasan tentang apa masalah talfiq contoh misalnya. Kemudian 1.1 contohnya talfiq di mazhab Abu Hanifah. Lepas tu 1.2 misalnya dalil talfiq misalnya. Kemudian yang ketiga pengharaman talfiq pada beberapa keadaan contoh. Jawapan pertama sebab dia tak baca anak soalan tu, dia baca semua. Dia jawab semua dah. Dia baca tafsir, jawab satu muka, lepas tu baru baca anak soalan. Jawapan dah meliputi dah tu. Kaedah dia macam mana? Kaedah dia satu kaedah. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok bila dia buat satu, dia tak buat 1.1 tu, maka setengah pemeriksa ni, pensyarah ni dia akan abaikan. Mana bermaksud dia tidak menjawab anak soalan. Jadi keadaan bila macam tu macam mana? Tulis je as-soalul awal. Lepas tu tak payah poin-poin apa tu semua tu. Maknanya dah meliputi semua dah. Okey, meliputi semua. Sebab tu kena baca soalan. Fahmus soal nisful jawab. Ni fahamkan soalan. Ni soalan yang ditanya. Pergi jawab benda lain pula lagi. Fa ajaba bi jawabin mutawwal, maka menjawab ia Ibn Taymiyah bi jawabin dengan satu jawapan mutawwalin yang dipanjangkan. Satu jawapan yang panjang. Wa kana mimma jaa fihi qawlu. Dan Arab ni, nak tabik sini ni. Dan adalah mimma jaa fihi qawlu. Qawlu yang nak jadi apa qawlu?
Isim kana muakhar mimma jaa fihi, dan adalah perkataannya, perkataan Ibn Taymiyah ni nanti bawah tu ialah mimma jaa fihi, setengah daripada barang, setengah daripada kalam yang jaa datang ia barang, fihi fil jawab. Ni setengah daripada perkataan yang ada pada jawapan dia tu ni. Yalah. Okey, wa kana mimma jaa fihi qauluh. Kata apa? Walam yaf'al hadza ahadun minas sahabah. Okey. Dan tidak buat akan ini oleh seorang pun daripada sahabat. Okey. Wattabi'ina, dan tabi'in. Wala amara bihi ahadun minal a'immah, dan tidak menyuruh dengannya, dengan ziarah kubur dan istinjat bil maqbur itu tu oleh seorang pun. Sebab tu kalimah apa pun tu datang dari mana? Pun nakirah tadi, ahadun pada halaman nahi. Wala amara bihi ahadun minal a'immah, dan tidak menyuruh dengan dia tu oleh seorang pun daripada imam-imam. Tu perkataan Ibn Taymiyah sampai situ. Itu adalah dalam kitab Majmu' Fatawa. Majmu'ul Fatawa, Majmu'atu Fatawa Ibn Taymiyah. Kalau ada Darussalam tu 20 jilid tu. Okey. Itu jawapannya pada ni. Jilid ke-14, muka surat 46. Soalan dia tu. Jilid ke-14, muka surat 46. Okey. Kalau setengah kitab tu tulis, kitab tu 20 macam tu. Kitab tu ada 20 jilid, Majmu' Fatawa. Kemudian bila antum buka carian setengah kitab tu, bila isyaratkan kepada ni, dia buat tahqiqun nusus, dia kata ni dalam Majmu' Fatawa. Lepas tu dia tulis, ada setengah tulis ni 27 juzuk ke-27 muka surat 76. Nak ajar ni. Ada setengah tulis juzuk ke-27 muka surat 76. Macam mana ni? Jilid ada ke berapa? Ada 20 je, macam mana 27? Kitab, dalam kitab satu jilid tu tidak dibahagikan sebab ada juzul, tidak ada al-juzul awal, al-juzul tsani, tidak ada. Macam nak cari ni? Kalau kita ada nuskhah tu. Kalau dia ni dikata Majmu' Fatawa juzuk ke-27 muka surat 76. Ni penting untuk tahu supaya apa? Segi tarqim untuk kitab-kitab yang besar seperti Sunan Kubra bagi Al-Baihaqi 26 jilid. Bagi apa? Musnad Imam Ahmad 52 jilid. Dalam kitab-kitab lama sebelum keluarnya Taubat Muassasah Ar-Risalah yang ditahqiq oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud dan lajnah dia tu, semua isyarat kepada Taubat lama tu, Taubat Musnad Imam Ahmad 6 jilid tu. Pernah tengok Musnad Imam Ahmad 6 jilid tu? Yang rare tu, Taubat Maktab Al-Islami tu dulu tu, 1980-an tu. 6 jilid sahaja. Jadi di situ tu, di zaman dulu tu, zaman 80-an, kalau siapa boleh cari satu hadis dalam Musnad Imam Ahmad memang hebat. Sebab tidak ada fihris. Boleh cari daripada 6 jilid tu. 6 jilid tu Taubat baru jadi 52 jilid. Contoh ketika antum tatbik, contoh ketika takhrij, misalnya antum nak belajar takhrij melalui kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras. Okey? Ataupun Miftah Kunuzis Sunnah. Isyarat kat situ tu dalam musnad, misal lafaz ni dalam musnad, sekian juzuk ke apa semua. Antum pergi buka musnad yang baru tu memang tak jumpa lah. Jadi mana? Kena dapatkan nuskhah 6 jilid. Masalah nuskhah 6 jilid tu rare dan mahal. So tak jumpa. So akhirnya apa? Ni tanpa Maktabah Syamilah ni. Ni cepat antum nak praktik ketika antum nak mengajar orang menggunakan apa? Kitab Mu'jam Farah, praktikal dia macam mana. Maka ketika itu yang ada Mu'jam yang ada Musnad Imam Ahmad saja. Tidak ada masalah. Tu kelebihan Taubat baru. Dekat bahagian tepi kitab tu, dekat bahagian tepi tu dia akan bagi. Sini ni. Tiba-tiba ada satu ada nombor juzuk apa tu slash macam tu tu. Itu tu ialah isyarat kepada nuskhah lama. Yang berlaku sini ni berlaku pada yang masyhur yang antum biasa kena tahu, Musnad Imam Ahmad. So dalam tepi-tepi muka surat tu ada. Bermaksud itu bila ditulis contoh dibuat 5 lepas tu 57. Maksud itu tu ayat tu satar tu permulaan jilid ke-5 muka surat 57 dalam Taubat lama. Pandai. So antum nak cari tu, kalau dalam Mu'jam Faras tu isyarat kepada yang lama tu kena tengok kat muka surat yang tu, tepi-tepi tu. Begitu juga dengan apa? Dengan Sunan Kubra atau Sunan Al-Kabir bagi Imam Al-Baihaqi. Yang Taubat lama tu, Taubat Hindi tu 10 jilid tu dengan Al-Jawahirun Naqi bagi At-Turkumani tu. Situ tu, yang Taubat baru Syekh Abdul Muhsin Turki tu tebal ni 26 jilid. Jadi dekat tepi-tepi tu pun ada juga.
So ihalah, dia ihalah tarqim tu dekat tepi, muka surat tepi tu maksud isyarat kepada yang nuskhah qadimah. Ni. Satu ilmu juga kalau antum nak cari nas di dalam mana. Kalau contoh setengah ni jawapan dibuat apa? Dekat juzuk 27 muka surat 76. Kitab Majmu' Fatawa ada 20 jilid sahaja. Nak cari macam mana? Tengok kat tepi muka surat tu. Bukan dekat ni. Dia takkan bagi dekat fihri tidak. Dekat tepi-tepi tu. Pandai-pandailah selak tu. 20 contoh 52 jilid. Tiba-tiba dia cakap apa? Jilid ke-5 muka surat 27 dalam Musnad Imam Ahmad. Carilah. Buka sini jilid ke-13, baru jilid kedua. Buat tak? Itu cabaran dia. Okey. Jawapan Ibn Taymiyah, benda ni tak boleh. Sebab apa? Seorang sahabat dan tabi'in pun tak pernah buat. Dan para imam pun tak pernah suruh. Situ kalam dia kat situ je. Yakni kehendak ia Ibn Taymiyah. Bila yakni itu mana yaqsid. Kehendak ia mana selepas daripada itu tu maf'ul. Tapi di Arab ni dia tak ada a'ni tak ada, dia yakni sehingga sebagian orang apa kita pun suka sangat yakni. Okey, yakni kehendak ia Ibn Taymiyah annahum lam yas'alu du'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati, bahawa sesungguhnya mereka itu tidak minta mereka itu akan doa 'anil nabi, tidak minta doa daripada nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati, selepas daripada kewafatannya, kama kanu yas'alunahu fi halati hayati, sebagaimana bahawa tumma masdariyah. Okey, ai kakaunihim, seperti keadaan mereka itu tu dulu yas'alunahu, minta mereka itu tu doa akan nabi, minta daripada nabi fi hali hayati, pada ketika hidup nabi. Okey, ni perbahasan yang penting, dia akan masuk pada banyak forok ni, masalah istighosah, masalah hayatul anbiya, masalah boleh tu minta doa kepada orang yang dah mati, hatta anbiya, hatta orang soleh dan sebagainya. Ni antara salah satunya. Ni ambil kitab yang ringan-ringan je ni, belum perbahasan dalam lagi ni. Okey, sebagai tapak tu, praktik. Okey, baca kitab tu. Kemudian wa qultu fi radd alaihi, dan berkata oleh aku, kata Sidi Abdullah Siddiq Humari, alaihi, di atasnya, di atas Ibn Taymiyah. Okey, wa anta khabirun bi anna hadha la yasihhu dalilan lima yad'ihi wa dhalika liwujuh. Okey, dia khitab kepada al-qari, wa anta khabir, kamu mengetahui, bi anna hadha, dengan bahawa sungguh ini, jawapan Ibn Taymiyah, bi hadzal jawab la yasihhu dalilan, iaitu at-tark tu, maksud at-tark al-jawab ataupun at-tark, mana sahabat tak buat, tabi'in tak buat, lepas tu tidak ada suruh sebagainya, la yasihhu dalilan, tidak sah ia sebagai dalil, lima yadda'ihi, dalil-dalil bagi barang yang yadda'ihi, yang mendakwa ia Ibn Taymiyah hi akan ma, itu tak boleh misalnya. Okey, wa dzalika liwujuh. Okey, dan demikian itu kerana beberapa wajah. Sebab apa tak boleh? Okey, wa dzalika kembali kepada mana? Ingat, musyarun ilaih, marji' ilaih, dua ni kena dalam bentuk isim. Saya nak rujuk wa dzalika liwujuh, dan bermula demikian itu, demikian mana? Liwujuh, kerana beberapa wajah. Aywa, kembali kepada la yasihhu dalilan. Tapi sekarang ni macam mana nak tukar la yasihhu dalilan kepada isim? Kena pandai tasrif. Yasihhu fi'il, tukar kepada masdar sihha. La haraf, tukar kepada isim yang semakna dengan la, iaitu apa? Adam. Wa dzalika ay wa adamu sihhatihi dalilan, wa adamu sihhatihi dalilan lima yadda'ihi liwujuh, kerana beberapa wajah. Ahaduha, salah satu wujud, anna adama fi'li sahabah, bahawa ketiadaan buat oleh sahabat itu, lidzalika, bagi demikian itu, iaitu ziarah dan doa, yahtamilu, ihtimal itu khabar bagi anna, ihtimal ayyakuna amran ittifaqiyan, ihtimal oleh bahawa adalah ia zalika tu amran ittifaqiyan, sesuatu yang kebetulan. Okey, ataupun di sini bila ittifaqiyan boleh masuk kebetulan, boleh masuk ittifaq betul-betul. Okey, tapi di sini apa maksudnya? Apa ittifaqiyan? Mana ittifaq, mana semua tu mereka sepakat, mana ihtimal maksudnya perbuatan. Sebab apa mereka tidak berdoa kepada Nabi setelah kewafatan Nabi? Sebab ittifaq, mereka sepakat, kata ai ittafaqa annahum lam yatlubu du'a minhu ba'da wafati. Ittifaq oleh bahawa sesungguhnya mereka itu tidak minta doa daripada Nabi ba'da wafati,
Itu ihtimal yang pertama. Okey. Wa yahtamilu an yakuna dhalika 'indahum ghaira jaiz. Dan ihtimal oleh bahawa adalah demikian itu, ziarah dan minta doa itu tu, 'indahum di sisi mereka as-sahabah itu ghaira jaiz, yang tidak harus. Au yakunu jaizan. Okey. Wa ghairuhu afdala min. Ataupun keadaan minta doa kepada Nabi itu tu jaiz, harus, tetapi wa ghairuhu, dan selainnya, selain daripada talab, itu mana tak minta itu tu afdala min, lebih afdal daripada talab. Fatarakahu ilal afdal, maka mereka meninggalkan akannya, akan talab, iaitu minta doa daripada Nabi itu tu, ilal afdal, kepada yang lebih utama saja. Di antara perbezaan di antara mafdul dengan fadil. Okey. Wa yahtamilu ghaira dhalika min al-ihtimalat, dan ihtimal, okey, ia adamu fi'li sahabah itu tu ghaira dhalik, akan selain daripada demikian, min al-ihtimalat, daripada segala kemungkinan. Okey. Wal qa'idah, ay wal qa'idah al-usuliyah, dan bermula qa'idah usuliyah, annama dakhala, dia lebih dakhalaha dalam mawsu'ah tu lebih tepat ma dakhalahu. Okey, annama dakhalahu al-ihtimalu, bahawa sesungguhnya ma dakhalahu al-ihtimal, barang, iaitu dalil yang masuk padanya oleh al-ihtimal. Tengok, ma dakhalahu al-ihtimalu, al-ihtimal nak jadi apa? Fa'il bagi dakhalahu. Hu nak jadi apa? Mansubun bin naz'il khafid. Okey, boleh juga jadi maf'ul bi muqaddam ala tasamuh. Ini dalam min babil hadfi wal isal. Asalnya ma dakhala fihi, fihi. Okey, buang fi, patut isalkan hi itu kepada dakhala. Barang yang masuk padanya itu oleh al-ihtimal, iaitu dalil. Ma tu maksud ma kena berdalil. Maka gugur ni saqata bihi al-istidlal, gugur dengannya, dengan dalil itu tu, dengan ma, al-istidlal oleh istidlal. Intahal al-murad minhu. Al-murad bukan limurad minhu. Intaha al-murad min. Selesailah yang dikehendaki daripadanya. Okey. Qultu, berkata oleh aku, Sidi Abdullah Sidi Umari rahimahullah ta'ala, wa yu'ayyidu hadha, dan menguatkan akan ini. Okey, jawapan dia ni, wa yu'ayyidu hadha tu maf'ulun bih muqaddam, annahum lam yatrukuhu li'adami jawazi, bahawa tu badal, bahawa mereka as-sahabah lam yatrukuhu li'adami jawazi, mereka tidak meninggalkan akannya, akan tolak kepada Nabi itu, li'adami jawazi, bukan kerana ketiadaan harusnya itu, an-nabilala tu masdar muawwal tu jadi fa'il muakhar bagi yu'ayyidu hadha an-nabilal ibn al-haris, tu fa'il dia. Okey, dekat mausu'ah tu dia ada wa yu'ayyidu annahu lam yatruku, tu pada tu dia ni, wa fil mausu'ah wa yu'ayyidu annahu lam, okey, lam yatrukuhu ila akhiri. Boleh mana-mana. Kalau annahum tu, kalau annahu dhamirus sya'ni. Okey, kalau annahum tu badal bagi hadza. Okey, menguatkan bahawasanya mereka ini tak buat bukan sebab tak boleh. Sebab apa? Anna Bilal bin Haris al-Muzani as-sahabi, bahawa Bilal bin Haris al-Muzani as-sahabi, dhahaba amar ramadah, pergi ia pada tahun amar ramadah zaraf, pada tahun kemarau, ilal qabrin nabawi, kepada kubur an-nabawi sallallahu alaihi wasallam, wa qala, okey, berkata ia, okey, Bilal bin Haris, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istasqi li ummatik. Kemudian apa? Ada sambungan itu, fa innahum qad halaku. Tak nambah sikit. Okey. Wahai Rasulullah,
istasqi li ummatik, mintalah turun hujan bagi umat engkau. Fa innahum, kerana sesungguhnya mereka itu qad halaku. Halak ni ada makna apa? Mati. Qad halaku, qad masuk kepada fi'il mudhari' di sini faedah apa? Fa innahum qad halaku, ketika terjemah jangan main dengan nahwu ni. Antum baca hadis sekarang ni. Fa innahum qad halaku, qad halaku. Terjemah apa? Apa dia? Dekat-dekat nak binasa, hampir-hampir. Sama macam qad qamatis solah. Bukan sungguh telah didirikan solat, hampir-hampir nak didirikan solat. Betul tak? Okay, lit taqrib. Qad bila masuk pada fi'il madhi ada makna lit taqrib selain daripada maksud lit tahqiq. Okey. Atau makna lit taqlil. Okey, kadang-kadang. Di sini lit taqrib. Sesungguhnya mereka umat kamu itu hampir-hampir binasa. Okey. Kemudian fa'atahu fil manami, maka datang ia Nabi akan Bilal bin Haris al-Muzani fil manami, pada tidur dia tu, pada mimpi dia. Wa qala lah, dan berkata ia Nabi bagi Bilal bin Haris. Ni setengah tu ni berkata Bilal pergi kepada umur Nabi. Setengah orang tu ibadat dengan Bilal. Lepas tu orang pun Bilal dengan ustaz pun tak qaid. Nanti tengok Bilal bin Rabah. Nampak tak? Tu. Waktu ketika dalil, tak, ni dalil tak, imam apa? Sina Bilal bin Rabah pergi kepada kubur Nabi. Riwayat palsu. Nampak tak? Sebab apa? Ni pergi bantai Bilal bin Rabah. Tu memang bukan yang tu, ni orang lain. Nampak tak? Okey. Bilal bin Al-Haris Al-Muzani. Kemudian idhhab ila Umar. Dekat Nabi cakap kepada Bilal bin Haris, okey. Okey, idhhab ila Umar. Pergilah kamu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ketika itu pemerintah Sayyidina Umar khalifah. Wa akhbirhu, dan khabarkanlah oleh engkau akan Umar itu, annakum, bahawa sesungguhnya kamu itu, okey, musqauna, akan diberi minum. Okey. Setengah nuskhah tu masqiyuna, seperti mardiyuna, masqiyuna, wa fi riwayatin, ataupun wa fi nuskhah makhtutah hadis tu. Okey. Masqiyuna. Okey. Wa qul lahu, dan katakanlah bagi Sayyidina Umar, alaikal kais al-kais. Okey. Iaitu bekas. Okey, nak turun hujan ni. Okey. Fa akhbara Umar, maka mengkhabar ia Bilal bin Al-Haris, fabaka, maka nangis ia Umar. Wa qala, berkata ia Umar, Allahumma ma alu illa ma ajaztu an. Wahai Allah, tidaklah kembali oleh aku melainkan kepada barang yang aku lemah daripadanya. Ni Sayyidina Umar nangis. Okey. Lepas tu walam yu'annifhu ala ma fa'al, dan tidak mencela ia Umar akan Bilal ala ma fa'al, di atas barang yang ia buat. Apa mimpi bid'ah syirik semua mimpi. Nampak tak? Okey. Walau kana ghaira jaizin 'indahum, dan jikalau adalah ia apa? Okey, datang dia tu kepada kubur Nabi itu tu dan minta cakap kepada Nabi, ya Rasulullah istasqil ummatik ghaira jaiz, kalau perbuatan tu tidak harus indahum, di sisi mereka itu sahabat, la'annafahu Umar, nescaya Umar mengaibkan dia, mana memarahi dia tu. Okey, mencela dia tu. Tapi tidak. Okey. Ni. Dekat sini ni penting. Okey, dekat sini penting. Berlakunya khilaf yang agak panjang dekat sini ni. Ni nama dia hadis Malikud Dar. Ma'ruf dengan nama hadis Malikud Dar. Hadis Malikid Dar. Malikid Dar, Malik Ad-Dar. Sebab tu tanya tadi tu, siapa belajar hadis tu? Okey. Tak apalah, belajar hadis tak belajar hadis. Antum pun belajar hadis juga, asas-asas tu. Ni praktikal dia tu. Okey. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Tulis itu. Rawahu Ibnu Abi Syaibah fi musannafihi. Rawahu Ibnu Abi Syaibah fi musannafihi babu ma dzukira fi fadli Umar.
Okay, sebab beza nuskah sebab banyak sangat. Okey, tobok yang ada di pasaran sekarang ni ada 4. Campur dikit air jadi 5. Nampak tak? Okey. Tobok terbaik itu yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Awam hafizahullah taala. Lepas tu ada yang tobok Maktabah Ar-Rushd pun ada 2 tobok. Yang pertama dulu tu ditahqiq oleh Kamal Al-Hud. Sekarang ni ditahqiq oleh Syekh Sa'ad Al-Humayyid. Okey. Okey. Ana nak antum tulis dia punya sanad tu sebab orang kritik semua maknanya dalil dia ni, dalilnya ni. Okey. So catat hadis ni supaya kita tengok belajar tatbik dia tu. Tulis haddatsana Abu Muawiyah. Haddatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash 'an Abi Salih 'an Malikid Dar qala wa kana khazina Umar على الطعام قال أصاب الناس قحط قحط itu kemarau. Qahtun fi zamani Umar faja'a rajulun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala. Okey. Lepas tu terus, ya Rasulullah istasqil ummatik fa innahum qad halaku fa atar rajula fil manam fa qila la iti Umar. Maka iti Umar seperti itu ni. Okey, Zubarul Hadid. Iti Umar faqri'uhu salam. Tu cara orang Arab tu kalau kita baligh salami ilaihi. Ni dia aqri'uhu salam. Bacakanlah kepada nya tu salam daripada aku. Okey. Wa akhbirhu annakum masqiyuna wa qul lahu alaikal kais fa ata Umar fa akhbarahu fa baka Umar thumma qala ya rabbi ma alu illa ma ajastu an. Hadis ini dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, okey, dan kitab-kitab yang lain juga. Kat sini anak-anak kitab-kitab yang lain di antaranya Imam Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail. Ni. Tadi tu kan Baihaqi, kemudian wal Baihaqi fid Dalail. Itu Dalailin Nubuwah. Okey. Kemudian wal Khalili fil Irsyad. Wa Ibnu Abdul Bar fil Isti'ab. Okey. Dalil ni. Sekarang kita tumpu. Jadi hadis pula. Tengok bagaimana. Sebab tu antum tak nak belajar hadis malam-malam belajar hadis, ingat boleh jawab ke syubhah-syubhah ni. Sebab tu apa, orang yang pandai hadis zaman sekarang ni kalau dia rad syubhah dia paling kuat. Waqi'. Okey, sebab kebanyakan khilaf-khilaf akhirnya apa? Bukan kembali kepada Al-Quran. Al-Quran tak banyak sangat khilaf, ni dekat hadis. Betul? Okey, tu hadis dekat situ. Antara syubhah yang didatangkan, okey, syubhah yang didatangkan. Tengok sanad tadi tu. Daripada apa kata? Haddatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash 'an Abi Salih. Mereka kata Al-A'mash, siapa Al-A'mash? Sulaiman bin Mihran. Dia kata apa? Al-A'mash ini ni dia setengah daripada mudallisin. Iaitu A'mash ni mudallis. Mudallis ni apa? Antaranya iaitu daripada A'mash. Abi Salih ni guru dia. Masuk riwayat ni beda dengan an'anah. Ihtimal dia dengar ataupun tak dengar. Dia belajar dengan Abi Salih. Tetapi takut-takut hadis ni dia dengar daripada orang lain. Okey? Kemudian dia riwayatkan menggugurkan nama orang tengah-tengah tu. Okey? Tadlis isnad itu nama dia. Tak apa, tadi takrif antum akan belajar nanti tu. Cuma nak bagi tahu tu rupa. Okey.
Seperti contoh, antum hadir darsana ni. Tapi mungkin ada sehari tak hadir misalnya. So yang tak hadir tu antum riwayatkan daripada apa? Kawan antum. Tapi ketika antum mengajar, antum cakap Ustaz Khalid kata macam ni. Tanpa perantaraan. Tapi antum tak kata, kat sini tak kata haddatsana. Dia kata an saja, an. Jadi ihtimal dia haddatsana dengan ataupun perantara orang lain. Tu setengah dia kata apa? Sanad ni kata hadis ni hadis padanya fihi ta'nun. Fihi kalam. Apa al-A'mash minal mudallisin. Semua orang intifaq, ya A'mash minal mudallisin. Okey. Jadi riwayat dia tu dia kata haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash, tak kata qala haddatsana Abu Saleh. Dia kata an kat situ tu. Jadi an-ana. A'mash pula mudallis. Kaedah dia apa? Kaedah yang kita biasa belajar, riwayat mudallisin tidak diterima melainkan dengan tasrih bis sama'. Kaedah. Itu kaedah sebab mana apa? Hadis mudallisin tidak diterima melainkan dia tu tasrih bis sama'. Kadang-kadang haddatsana. Sebab takut-takut ini tu tengah-tengah ni jadi rajul dhaif dan sebagainya. Itu kaedah aghlabiyah. Dengan dalam ilmu hadis tak ada kaedah yang macam tu kita guna untuk semua, untuk kita tolak ni macam tak ada. Dalam hadis dia bukan macam tu. Dia ada detail-detail dia tu. Okey. Sekarang ni al-A'mash itu yang kita mungkin belajar secara umum, tapi hadis bukan macam tu. Dia ada detail dia. Sebab tu naik peringkat tu. Sebab tu bahaya bila belajar separuh tu. Mudallis kat sini ni ada beberapa tabaqat. Okey, ada beberapa tabaqat. Bukan semata-mata mudallis asal orang tu mudallisin dihukum dia sama sahaja. Tidak. Sebab tu Imam Al-Ala'i dalam kitab dia Jami'ut Tahsil. Okey, Jami'ut Tahsil. Tinggi kita tentang mudallisin. Itu Imam Ibn Hajar buat khulasah daripada kitab tu, nama kitab dia Tabaqatul Mudallisin. Tabaqat al-Mudallisin. Ni penting ni untuk yang bukan kuliah hadis pun sama kena tahu. Tabaqatul Mudallisin ada 5 ni. Yang pertama, yang sangat sikit tadlis dia tu. Dia pernah melakukan tadlis tapi sangat sedikit. Yang kedua, ni sangat jarang. Ni jarang-jarang juga. Tapi banding dengan ni paling jarang yang pertama. Yang pertama seperti Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yang kedua, tabaqat yang kedua seperti Sufyan Ats-Tsauri dengan Sufyan bin Uyainah. Okey. Dua peringkat tabaqat ni ulama perawi hadis yang dikategorikan sebagai mudallis tabaqat ula dengan tabaqat tsaniyah, itu riwayat mereka diterima sama ada tasrih bis sama' ataupun tidak. Dua tabaqat yang pertama. Okey. Tabaqat yang ketiga dan keempat, itu hadis mereka tidak diterima melainkan tasrih bis sama' sahaja. Kalau mereka riwayat an tidak diterima melainkan haddatsana ataupun sami'tu, baru diterima hadis tu ittisal. Peringkat yang kedua dan ketiga. Yang kelima, yang terakhir ni, mudallisin yang kelima yang selalu banyak sangat tadlis, tasrih dia ke tak tasrih ke tidak diterima. Tidak diterima. Sekarang ni Al-A'mash melakukan an Abi Saleh. Okey, Imam Ibn Hajar setelah mengkategorikan, dia bagi ta'rif tadlis tu, pembagian tadlis, kemudian tabaqat. Kemudian ditafsilkan al-tabaqatul ula, berapa perawi yang mudallisin, sebanyak 30 orang perawi. Maka hukum dia tu hukum ittisal. Di antara Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yang dalam hadis Bukhari itulah ada Mal'amar bin Niyad tu, daripada Humaidi, daripada Sufyan bin Uyainah, daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Kemudian Muhammad Ibrahim Al-Taimi Al-Qamah, kemudian Sayyidina Umar. Okey. Sekarang ni nak tanya, A'mash dalam kategori mana? Sebab tu kau tahu macam tu. Jangan semata-mata A'mash ni mudallisin, tengok ni an Abi Saleh tak tasrih bis sama', ada ditolak. Al-A'mash dalam kategori tabaqat yang kedua. Al-A'mash minat tabaqatis tsaniyah, daripada tabaqat yang kedua. Tu. Apa tu? Nak kenal tu. Kaedah-kaedah hadis dan sebagainya. Okey. Lepas tu apa? Setengah tu kerah juga. Tak ada. Aku tak nak terima melainkan ia tasrih sahaja tu. Kerah juga. Walaupun memang ulama kategorikan, seperti Ibn Hajar tu kategorikan Al-A'mash sebagai kategori yang kedua, yang dia punya tu an-anah dia tu sama ada tasrih ataupun tidak diterima,
Sebahagian tu tak terima juga. Tak nak, dia keras tu, dia mutasyaddid. Dia nak yang tak dia tak terima qadhiyah ni sebab dia kata aku nak yang tasrih juga. Okey. Bagi kepada qadhiyah lain. Bagi qadhiyah lain. Tengok ni. Pergi kepada kitab Tarajim. Dan kitab Mizanul I'tidal. Qala Az-Zahabi fi Mizanil I'tidal. Qala Az-Zahabi fi Mizanil I'tidal. Jilid kedua muka surat 224. Jilid kedua muka surat 224. Itu Tabaq Lama Darul Ma'rifah, yang tabaq kebiasaan orang lama-lama guna yang tu 4 jilid tu. Ataupun kalau sekarang nak beli yang Tabaq Muassasah Ar-Risalah sejilid besar tu. Pada tengok pada tentang A'mash. Okey. Tengok ni perkataan dia ni. Mata qala al-A'mash, kata Imam Az-Zahabi ni, penting. Mata qala al-A'mashu an, dia kata an tatarraqa ilaihi ihtimalut tadlis. Tatarraqa ilaihi ihtimalut tadlis. Mana apabila A'mash berkata an, tak kata hadatsana, maka ihtimal tatarraq datang kepadanya ihtimal tadlis. Ihtimal tadlis mana ihtimal dia itu meriwayatkan daripada orang lain. Okey, tapi dibuang orang lain tu terus kepada guru dia tu. Tatarraq ilaihi ihtimalut tadlis illa fi syuyukhin lahu aktsara anhum, melainkan pada guru-guru dia tu yang aktsara anhum, yang dia banyak meriwayatkan daripada guru-guru dia tu. A'mash ada beberapa guru dan ada di antara guru-guru yang dia banyak riwayatkan kepada dia tu, melainkan yang ni. Kalau A'mash kata an pun, okey, maka tidak ada masalah. Okey. Seperti mana? Ka Ibrahim wa ibni Abi Wa'il. Ka Ibrahim wa ibni Abi Wa'il. Okey. Wa ibni Abi Wa'il wa Abi Salih As-Samman. Wa Abi Salih As-Samman. Ka Ibrahim wa ibni Abi Wa'il wa Abi Salih As-Samman fa inna riwayatahu an hadha as-sinfi mahmulatun 'ala al-ittisal. Maka A'mash ni bila kata an, maka ihtimal tadlis, melainkan pada guru-guru yang dia banyak meriwayatkan daripadanya seperti Ibrahim, Ibnu Abi Wa'il, Abi Salih As-Samman ni dalam hadis ni. Fa inna riwayatahu an hadhihi as-sinfi mahmulatun 'ala al-ittisal. Mata. Oh, kemah jawab macam tu. Boleh mampu jawab macam ni. Kau tak belajar hadis tak boleh. Baru bila datang, antum sekadar tadi, oh ni hadis dalam Ibnu Abi Syaibah. Diorang tahu. Tapi diorang ta'an kat mana? Oh, hadis ni tengok ni. Tadlis A'mash. Macam tu nak jawab. Ni dah bagi tadi tu. A'mash pada tabaqah yang keberapa dan sebagainya. Maklumat tu kena tahu. Yang ana nak ajar antum bukan kepada level biasa-biasa antum main orang awam, bukan. Ni kepada ahli akademik juga ni. Yang syubhat yang sekarang ni banyak datang daripada ahli akademik juga sama kita sendiri ni. Okey. Jadi bagaimana lawan? Kena hujah damirah. Kena hujah yang paling kuat. Okey. Kemudian antara syubhat dia lain pula. Okey, antara syubhat dia lain pula. Dia kata apa? An Malikid Dar pula. Tadi syubhat pada A'mash an Abi Salih As-Samman. Saya dah boleh jawab dah tu. Syubhat yang ke situ tu. Okey. Yang kedua pada an Malikid Dar, daripada Malik Ad-Dar. Okey, Malik Ad-Dar. Okey. Okey. Dekat sini Malik Ad-Dar. Siapa yang meriwayatkan dia? Abu Salih As-Samman daripada Malik Ad-Dar. Okey. Ni kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab dia Tawassul. Syekh Al-Albani dalam kitab dia Tawassul, dia ada kitab Tawassul pada kitab Darussalam. Tawassul wa anwa'uhu wa aqsamuhu, itulah. At-Tawassul. Okey. Dia kata apa? Malikud Dar ini ni adalah dengan dhabit dia tidak diketahui.
adalah dengan dhabit tu tidak diketahui. Sebab apa? Sebab kata Syekh Al-Albani, sebab Malikid Dar ini ni ialah majhulul ain. Tidak meriwayatkan daripada dia melainkan seorang sahaja. Okey, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Al-Jarh wa Ta'dil. Macam ni, Imam Ibnu Hatim Ar-Razi dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil ketika menjelaskan tentang Malikud Dar, dia bawa nama yang meriwayatkan daripada dia hanya seorang sahaja. Tapi dia tidak tasrih kata tidak ada orang lain lagi, tapi dibawa seorang sahaja. Kena faham. Okey, kemudian Syekh Al-Albani kata apa? Dia tu majhul. Bila perawi majhul, sanad tu dhaif lah. Ingat, sekalipun kita taslim jadali, sekalipun ia tu majhulul ain, tetapi ingat, majhulul ain akan terangkat apabila apa? Majhulul ain akan terangkat apabila ada perawi lain yang meriwayatkan daripada dia tu. Sekarang ni dia ni, Malikud Dar. Dikatakan dia tu majhulul ain sebab apa? Yang meriwayatkan daripada dia hanya seorang sahaja, iaitu Abu Saleh As-Samman. Tiba-tiba bila dicari, oh tak, ada dibahas, jumpa perawi lain, maka terangkat majhulul ain. Maka dia akan pergi kepada majhulul hal. Okey. Daripada situ majhulul hal boleh ataupun tidak diterima hadisnya tu, itu perbahasan penting. Majhulul hal dengan mastur dan sebagainya. Cuma dekat sini ada tak ulama yang ulama yang menghukum sahih hadis ni. Siapa Malikud Dar tu siapa? Dia kata majhul, tidak diketahui. Nampak tak? Sedangkan dia tu ma'ruf. Okey, dia tu thiqah. Dia mukhadram. Malikud Dar ialah mukhadram. Apa mukhadram? Man adrakal jahiliyah wal Islam. Siapa yang dapat zaman jahiliyah dengan zaman Islam, tu mukhadram. Okey. Dalam kitab mana? Siapa nama dia Malikud Dar tu? Nama betul dia Malik bin Iyad. Malik bin Iyad Maula Umar Al-Khattab. Okey. Dalam kitab mana? Dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizus Sahabah. Kalau kitab Al-Isabah, okey, bagi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah? Dalam kitab Al-Isabah. Okey. Jilid ketiga muka surat 484. Ni tobak yang lama, tobak Darul Jil 8 jilid tu. Kenapa? Apa kata Ibnu Hajar? Wa qala lahu idrak. Dia dapat. Okey, iaitu idrakus suhbah. Sebab isabah ni pada nak himpunkan tentang sahabat saja. Wa sami'a min Abi Bakr as-Siddiq wa rawa 'an asy-syaikhain wa Mu'adz wa Abi Ubaidah rawa anhu Abu Saleh As-Samman wa ibnahu Aun. Okey, Aun wa Abdullah ibn Malik. Thumma dzakara ba'da kalam min ar-ruh. Okey. Nampak tak? Dakwaan kata Malikud Dar ialah ghairu ma'ruf, tidak diketahui. Kerana dia tu majhulul ain. Okey, majhul. Sebab apa? Tidak ada yang meriwayatkan daripadanya melainkan seorang saja. Imam Ibnu Abi Hatim tidak kata hanya seorang saja, cuma dia letak seorang saja tu. Okey. Ada manhaj Ibnu Abi Hatim nanti akan belajar nanti tu. Kesilapan yang sangat besar pada muasirin. Al-maskutu'an, misalnya perawi-perawi yang didiamkan, orang hukum majhul. Bagainya ada Syekh Al-Albani dengan Syekh Abdul Rahman Al-Muallimi. Okey, itu banyak nanti kesan dia akan akan menganggap para mutaqaddimin sebagai mutasahilah dan sebagainya lah. Okey, fokus balik kepada tadi ni. Dia kata apa? Malikud Dar, dia kata ialah majhul. Sebab apa? Tidak meriwayatkan daripada dia melainkan seorang saja, Abu Saleh As-Samman. Sedangkan kita Al-Isabah, okey, yang kita Al-Isabah tu Imam Ibnu Hajar, okey, kata apa? Rawa anhu Abu Saleh As-Samman wa ibnahu Aun wa Abdullah ibn Malik. Dua orang anak dia pula meriwayatkan daripada dia. Terangkat jahalah itu. Okey, terangkat jahalah. Okey. Kemudian apa? Lepas tu dia bagi as-thiqah. Apa ni? Nak angkat apa lagi? Masalah apa lagi? Nampak tak? Okey. Kemudian Ibnu Sa'din sebut dalam Tabaqatul Kubra. Okey. Dia kata wa kana ma'rufan. Nampak tak? So syubhah pada Malikud Dar khalas. Okey. Kemudian syubhah lain pula. Syubhah lain pula tu banyaklah. Dia banyak tu, banyak syubhah tu. Okey. Sebab tu di antara apa? Ni yang bagi tahu.
Antum berada di marhalah sekarang ni untuk apa? Baca kitab, lepas tu dah naik pandai baca kitab. Satu marhalah yang sangat penting. Dah pandai baca kitab kan? Satu marhalah yang sangat penting, masalah banyak, syubhah-syubhah banyak. Syubhah atau masalah yang kita kena belajar banyak. Tetapi sekarang ni yang menentukan keistimewaan kita dengan orang lain yang selevel ni dua sahaja. Dua sahaja. Kebanyakan dua, kembali kepada dua. Siapa guru, dan kitab apa yang antum baca. Dua ni yang membentuk pemikiran antum. Dua ni. Salah pilih guru, habis. Pilih guru mana? Guru yang lambat, faedah tak banyak misalnya. Ada. Guru kan berbeza-beza. Kadang hanya menyampaikan maklumat yang sama, antum ma'ruf, antum tak dapat banyak. Ketika bawa balik tu tak bawa balik banyak, maka rugi kat situ tu. Sebab tu intiqah syuyukh penting kat situ. Yang kedua, kat kitab. Kitab apa yang antum baca? Kitab apa yang antum baca? Itu penting. Dalam satu-satu masalah, banyak kitab ni, kitab A, kitab B, sampai kadang 20 kitab membahaskan satu isu. Tapi kitab mana yang lebih afdal, yang lebih hujah dia tu baca satu ni, cukup, tak, lain tak payah baca. Yang tu kena kepada khibrah. Orang lama, orang yang dah pengalaman baca ni, dah habis. Betul, Syekh, dalam bab ni, kitab apa yang paling kuat dia punya hujah dia tu? Sebab tu penting guru yang kasratul ittilah. Dia dah ada pengalaman baca semua kitab ni, nak pendekkan masa belajar supaya tak habis masa macam dia juga. Kamu cukup dengan kitab ni, dah menjawab semua dah. Yang lain tak payah baca pun tak apa. Dalam masalah ni, Malikud Dar, kitab apa kitab apa paling padu? Ada ni, khalas, syubhah semua salah satu. Tak perlu yang lain dah. Tak perlu yang lain. Ala sabilil mubalaghah tu. Okey? Sebab ni dah isti'ab. Syubhat tentang hadis Malikid Dar, tentang majhul dia, tentang apa dari segi matan dia, apa semua benda tu, takhrij dia sebagainya. Dalam kitab ni. Dalam kitab ni. Pati. Cuba pati Bila mengajar tu, sebab tu gunakan mata sebaik-baiknya bila guru mengajar. Tu satu sania. Faham? Pernah tertanya tak, ustaz, kita apa tu? Kalau ada perasaan ingin tahu kita apa yang ustaz bawa, ataupun syekh kita bawa kitab lain daripada yang diajar tu, bagus. Ni kau tahu, biarlah syekh pakai kitab apa pun. Inilah maklumat tambahannya tu. Ini yang penting ni. Rasa geram tak nak tahu. Tiba-tiba antum tanya, tak nak bagi tahu. Macam mana? Geram rasa nak pukul kan? Sebab tu kena dia kitab apa? Dalam hati waktu, tak baca dia. Poin-poin tadi nampak tak? Dalam kitab ni. Kitab apa ni? Tanya-tanya tak? Apa kitab apa? Agak-agak kitab apa? Kitab sini kena baca ni. Banyak kitab bahas apa ni? Bahas, tapi ni dah paling kenyang. Kitab apa? Antum tak ada kitab ni. Bukan tak jumpa ke apa. Antum tak tahu kitab ni, nilai dia kitab ni macam mana. Ini kitab ni yang Salafi Wahabi paling takut. Pernah tengok? Okay. Raf'ul minarah li takhriji ahadithi tawassul wa ziyarah. Dr. Mahmud Sa'id Mamduh. Anak murid Sidi Abdullah Sidi Ghumari yang disebut oleh Syekh Abdullah Sidi Ghumari dalam kitab ni. Dia minta tulis Husnul Tafahum. Ada tobak baru. Ini tobak lama, Maktabah Azhariyah. Okey. Ustaz ni supaya jelas semua tu. Tadi tidak ada isu. Ustaz banyak menakal daripada ni. Kita tahu. Okey, kita tahu ada isu. Ada isu di antara muallif dengan Azhar, beberapa orang masyayikh Azhar ada isu. Okey. Tapi ingat, isu para masyayikh, kalau kita ambil pot kat situ tu, kita tinggalkan syekh ni, kita buat syekh ni, kita ambil syekh ni, kita tinggalkan yang tu misalnya, rugi. Khilaf dalam ilmi biasa. Ambil yang baik sajalah. Ambil yang baik sahaja. Antum tinggalkan kitab-kitab macam ni, rugi sangat-sangat. Ini jawapan paling padu. Nampak tak? Okey. Masalah-masalah tafarrudat beliau dan sebagainya itu kita maklum, tak payahlah bawa. Kita ikut jumhur. Masalahnya apa? Terus tutup pintu, ambil istifadah terus. Tak payah baca kitab-kitab dia. Akhirnya yang baca yang kitab-kitab lain, akhirnya apa? Tu tak hujah dan mirah tu. Hujah kasihkan jawab balik. Hujah macam ni, mana nak jawab? Nampak tak? Sebab tu istifadah dengan semua. Idza katabta idza jama'ta faqammish wa idza katabta fafattish. Kita sekarang ni jamak sekarang ni. Okey? Idza jama'ta, okey, faqammish. Aku tulis semua benda, dapatkan semua.
Tapi bila tulis, kita nak masuk dalam kitab, nak sampaikan secara khusus, fafattish. Kena periksa, ambil yang ni. Bukan sampaikan apa yang kita dapat semua. Tengok waqi' dan sebagainya. Okey? Macam sebelum ni. Siapa yang istighfar dengan kitab-kitab Ghumari? Apa tak? Sedangkan siapa? Syekh Ali Jumaah hafizahullah ta'ala, Syekh Muhammad hafizahullah ta'ala, semua kibar-kibar, Syekh Sa'ad Jawish hafizahullah ta'ala, Syekh Yusri Rushdi hafizahullah ta'ala, Syekh Muhammad Ibn Al-Kattani hafizahullah ta'ala. Semua tu apa? Tatal madha alayal Sidang Abdullah Siddiq Ghumari. Tak? Sebab tu penting ketika tanya syekh-syekh apa semua tu, macam nak sebutkan pada mula-mula tu, kita sebagai pelajar kena sampai di tempat mana guru kita sampai. Guru rujukan ada. Nampak tak? Ustaz sebut tadi kat mana ustaz? Of course, satu qadiyah guru takkan mampu, sebab masa kekangan masa, takkan mampu menyampaikan ke semua hujah dalam ni. Nampak tak? Buat masa. So kita ada masa lepas ni, ada time muzakarah dan sebagainya, nak murajaah sebagainya, nak tahu baca kitab ni. Of course nak bagi hanya beberapa persen saja. Antum nak lebih tak? Of course nak kena ada lebih. Nak lebih. Macam nampak point tu macam sedap. Nak lebih daripada tu. Ambillah kitab ni, Raf'ul Minarah. Settle semua. Nampak tak? Okey. Tu kaedah belajar juga. Okey, kaedah belajar. Kenapa? Cari guru yang dah pengalaman baca kitab, dia akan pendekkan masalah-masalah ni. Syubhat banyak yang jawab, tapi tak sampai kitab ni sebab tu hujah dia tak kuat. Bila ada kitab ni, khalas. Tutup cerita, habis. Pindah bab lain pula, syubhat lain pula. Tu sebab apa? Menerangkan syubhat pada zaman sekarang ni wajib. Ni Syekh Salim selalu pesan ni. Hafizahullah ta'ala, Syekh Salim Abu Asih hafizahullah ta'ala selalu pesan. Masalah-masalah khilafiyat semua, bila orang tak pandai jawab, kita pun anggap benda tu apa nanti ada orang jawab, akhirnya apa? Akhirnya apa? Okey, ini anak pesan secara peribadi. Okey. Convocation. Tengoklah apa yang tu nampak. Okey, sebagai penutup, convocation ni sebagai nasihat dan sebagainya supaya antum kita sama-sama mengiktibar. Convocation. Okey, azahirah semua tu. Tengok tak berapa ramai kita sebenarnya. Daripada Malaysia berapa? Satu dewan penuh. Daripada Indonesia satu dewan penuh. Daripada Thailand satu dewan penuh. Tapi kesan Azhar tu dekat negara, apa yang kita boleh bawa daripada Azhar ni untuk negara kita ni? Dari segi syubhat, tengok banyak syubhat tak terjawab sampai sekarang kat media sosial dan sebagainya. Azahirah seolah tenggelam, di realiti tenggelam daripada ramai-ramai macam tu. Sebab tu apa? Asyik-asyik bangga dengan Azahirah, Azhari sebagainya. Bila nak tatbik pula kata sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri, Zainul hadith bi anfusikum. Ana qiyaskan Zainul Azhar bi anfusikum. Azhar boleh bangga tak dengan kita sekarang ni? Apa klaim yang kita ada ilmu tu? Nak jawab syubhat pun tak pandai, nak baca kitab pun tak pandai. Kata, nak baca kitab contoh. Ni alhamdulillah satu inisiatif baru dekat mufti wilayah tu, baca kitab Minhaj. Okey. Siapa panel-panel dia? Mana daripada Azhar? Yang begitu ramai ilmuwan ulama. Mana Azhar? Betul? Yang terpilih. Sebab tu kita kena naikkan nama Azhar. Okey, insya-Allah taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana 'ammah wa la tu'adzibna ila yaumil qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna minal ulama'i al-'amilin al-muhaqqiqin al-mudaqiqin al-muwaffaqin. Rabbi awzi' ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.